Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Irwan Fahmi bin Idris, selaku Ketua Penanganan Pertubuhan Peribumi Perkasa Malaysia, iaitu kita ada mengeluarkan kenyataan media kita semalam lah. Kenyataan media kita dengan ini kita merasakan perkara yang berlaku berkenaan dengan sekolah yang melakukan soal hajat dan sebagainya lah. Kita ada orang kata kita keluarkan kenyataan media kita. Kenyataan media kita Pertubuhan Peribumi Perkasa merujuk kepada gesaan Mingguan Solidariti Palestin yang dianjurkan oleh Kementerian Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita mengalu-alukanlah kerana mendedahkan bahawasanya perkara yang buruk dan juga yang baik terhadap anak-anak kita. Itu yang pertamanya lah. Kita juga merasa ketekilan jugalah kerana ada segelintir yang cuba mengotorkan Mingguan Solidariti itu dengan adanya budak mengangkat senjata konon-kononnya dan sebagainya. Kita juga mengecam perkara itulah. Benda itu tak sepatutnya berlaku. Tetapi janganlah disebabkan satu dua pihak yang orang kata bersikap begitu, kita membatalkan terus, cancelkan program-program itu. Sebab kita melihat sekarang ni di dalam perkara isu Israel dan juga Palestin ni, kita nampak media-media, mainstream media kebanyakannya melaporkan perkara-perkara yang tak betul. Contohnya, ia menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita apabila satu perkara yang tak betul. Contohnya, Israel telah mengebom Palestin, Israel telah membunuh budak-budak kecil. Dan berita terbaru yang saya dapat pula hari ini, sekarang ni, ada pula pengeboman di Vicinity of Al-Quds Hospital in Gaza. Ada pengeboman di hospital. Jadi ini salah satu cara tindakan yang tidak bertanggungjawab sebenarnya. Perkara ini perlu kita terangkan kepada anak-anak kita bahawasanya perbuatan Israel ini adalah satu perbuatan yang melampaui batas manusia. Iaitu perkara-perkara saya pun tak tahu manusia hari ini, kerana manusia hari ini tidak lagi reti membezakan yang mana yang baik ataupun yang dengan yang buruk. Kan, manakala apa pembuatan Israel, pembunuhan terhadap anak-anak, pembunuhan terhadap wanita-wanita yang tidak bersalah di Gaza itu dianggapkan satu perkara yang mempertahankan diri mereka. Sedangkan pada tahun 1948, kalau tak silap saya, mereka ni datang sebagai pelarian. Dan kita umat Islam ni, kita ni berbesar hati apabila orang datang rumah kita. Kita bagi dia tempat tinggal, kita bagi dia keselesaan daripada segi kehidupan. Tiba-tiba dengan kita, dengan entah macam mana, boleh yang pendatang tu boleh duduk di situ, dan juga yang tuan rumah dekat situ tu boleh keluar pula. Jadi ini satu perkara yang tak betul. Jadi anak-anak kita pun kita melihat satu perkara menunjukkan solidariti. Bahawasanya bukan sekolah-sekolah saja. Kita tengok dengan pelbagai lagi anak-anak kita sekarang ni dengan ada roadblock, lebih kurang macam itulah solidariti yang dibuat secara maya. Perkara-perkara ini satu perkara yang anak-anak kita sendiri tahu. Perkara yang dibuat oleh orang-orang Zionis dan juga orang-orang yang berada di Israel itu tak betul. Dengan menindas penduduk-penduduk di Gaza, kan, menangkap, membunuh, kan, dan sebagainya. Jadi kita kena ingat bahawa manusia ni dia ada satu limit. Dia ada satu limit bahawasanya sampai ke limit itu, orang kata when you push a man into a corner, dia akan lawan balik. Jadi perkara-perkara ni bila dia lawan balik, media barat menunjukkan begini dan sebagainya. Dan kena ingat bahawasanya isu Palestin ni satu konflik yang begitu lama, yang sepatutnya dah dapat diselesaikan.
Dan saya tak berapa bersetuju dengan two state solution yang konon-kononnya perkara yang menyelesaikan masalah ni adalah two state solution. Untuk makluman, kita juga, negara kita tidak pernah mengiktiraf sebagai Israel sebagai sebuah negara. Kita mengiktiraf Palestin. Dan juga dalam masa yang sama, apabila saya agak terkejut juga apabila ada orang-orang politik kita ni berkatakan two state solution is the best untuk pendamaian dan sebagainya. Bukanlah kita nak minta benda ni perang dan dipanjangkan, tidak. Tapi hak orang itu sepatutnya dikembalikan. Dan saya nak lihat, kali ni saya nak tanya juga dengan parti politik. Contohnya kita tengok Perdana Menteri kita yang agak firm menyokong Palestin. Kan, agak firm. Dan saya tengok sebelum ini ada tweet-tweet daripada DAP yang mengatakan kekejaman berlaku dan sebagainya. Macam mana pula dengan kekejaman orang Islam yang dibuat selama 75 lebih daripada 75 tahun. Jadi hanya bila orang Islam bertindak, daripada situ ada kritikan yang ada. Dan saya nak tanya juga kepada DAP ni, apakah mereka ini, di manakah stand mereka ni? Sebab kita tak nampak mana-mana pemimpin DAP ni membuat kenyataan yang mana menentang Israel dan sebagainya. Kita tak nampak lagi. Cuma adalah seorang dua menteri pakai apa yang tulis Palestin tu, cuma macam itulah. Tapi daripada segi kenyataan yang orang kata kenyataan itu satu kenyataan rasmi, tak ada. Kan? Dan orang kata, oh betul lah budak-budak tu bawa senjata tu memang tak betul dan sebagainya. Dan saya nak ingatkan pula bahawasanya DAP tu lambang dia punya parti tu agak sensitif 2-3 hari ni. Lambang roket kan. Sebab roket membedil Gaza ni dan banyak meragut nyawa. Dan saya harap DAP dapat mengubahlah dia punya lambang parti, lambang roket dia tu. Saya pun tak tahu macam mana parti politik lambang roket kan. Lambang roket dia tu tukarlah yang kepada yang lebih aman sikit, yang orang kata mesra. Ini bila kita orang Islam ni dalam 2-3 hari ni kita nampak gambar roket ni, kita agak sensitif sikit. Sebab dengan roket-roket yang ada ni telah membedil dan juga telah membunuh lebih daripada 7,000 umat Islam di Gaza. Jadi kenyataan yang saya rasa perlu saya nak tengok di manakah, sebab rata-rata saya nampak majoriti, khususnya orang umat Islam, khususnya kita umat Islam ni, kita solid menyokong Palestin dan juga menuntut pembebasan Palestin daripada rejim Zionis Yahudi ni. Jadi dalam masa yang sama kita nak tengok pendirian juga. Macam mana pendirian ni. Macam kita dah tengok dah. Macam amanah firm. Bagus saya tengok. Dan saya tak nafikan masa perhimpunan dekat Masjid Negara tu adalah 2-3 orang pemimpin DAP mengeluarkan menyatakan sokongan. Tetapi saya tak nampak lagi sokongan solid, iaitu bertulis daripada sebuah parti politik, contohnya macam DAP, yang menentang kezaliman Israel tentang membunuh orang-orang Islam ni. Dekat sini saya tengok tak ada lagi. Jadi dalam masa yang sama, saya amat berharap supaya kita dalam kes ini kita bersatu. Sebab apa? Malaysia ni memang daripada dulu, daripada azali, kita tidak pernah mengiktiraf Israel ni sebagai sebuah negara. Kita menolak, sebab itu kita tidak ada hubungan diplomatik, sebab kita tak ada apa-apa hubungan dengan negara ni, dan kita tidak iktiraf negara ni sebagai sebuah negara. Kita mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Jadi kita dengan suara kita dan juga pemimpin-pemimpin kita kebanyakannya firm. Orang kata menyokong Palestin ni. Pembentukan Palestin dan juga penindasan terhadap orang-orang Palestin ni kita hendak minta dihentikan. Dan juga kita harap perkara ini bukanlah sekadar habis macam tahun-tahun yang lepas, dan saya minta kita bersatu. Dan Alhamdulillah saya dapat Malaysia boleh dikatakan acap kalilah, boleh kata Jumaat, tak kira lah, bukan Jumaat saja. Banyak hari, dan Alhamdulillah tahniah juga hari itu kita dapat berkumpul, saya rasa lebih daripada 50,000 orang lah pada hari Sabtu yang lepas. Kita menunjukkan solidariti kita menunjukkan bantahan kita
Bantahan kita macam mana kita nak menunjukkan sebab kezaliman mereka membunuh saudara-saudara se-Islam kita di negara sana. Jadi saya rasa kita perlu menyatakan suara kita. Kan? Bayangkan tuan-tuan, sekarang dekat sana makan tak ada, elektrik tak ada, air bersih tak ada, minyak tak, petrol tak ada. Jadi macam manakah kehidupan di sana? Dan baru-baru ni internet pula ditarik. Apakah dengan perkara ini kita boleh berdiam diri? Tidak. Kita kena terus berjihad dan juga berjuang. Bukanlah berjihad pergi sana, pergi perang, tak. Kita buat mana yang kita mampu. Kalau kata kita boleh daripada media sosial ni, kita terangkan kepada media sosial. Kalau boleh daripada segi wang ringgit, kita hulurkan wang ringgit. Itulah perjuangan yang mampu kita buat selaku rakyat Malaysia ni, selain daripada doa dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya amat berharap, jadi kita benda-benda kecil-kecil ni jangan kita nak banyak, jangan nak banyak besar-besarkanlah. Kamu tu jadi kerajaan sekarang ni, telur tak ada, harga pun tak boleh nak kawal, kan? Kepada setiausaha setiausaha DAP Anthony Loke ni, Menteri Anthony Loke ni, kita minta ni tai-tai celup ni suruh dia selesaikan kes-kes ni dulu, kan? Masalah-masalah rakyat ni tolong selesaikan dulu. Ini saya tengok dekat highway pun, tayar celup ni pun berselerak, bersepah. Kalau kena orang accident boleh mati dan sebagainya. Buat kerja tu dulu, kan? Jangan nak banyak sangat orang kata dia punya ininya. Jadi kita pun dalam masa yang sama kita tidak kita berharap sekarang ni cuma kita amat berharap sekarang ni rakyat Malaysia, kita selaku rakyat Malaysia, kita kena tunjukkan solidariti kita, tanggungjawab kita, mana yang kita mampu untuk kita buat untuk anak-anak kita. Ini yang pertama. Sebab kita kena bagi tahu pada anak-anak kita. Kalau ikut daripada media CNN dan sebagainya, media CNN ni berkata serang Israel ni satu perkara yang betul, dia defend, dia punya diri. Tapi secara hakikat dia salah. Jadi perkara-perkara ini dia akan memudaratkan juga akhirnya kepada kita juga. Sebab besok bila tengok disebabkan tu anak-anak kita ni buat satu perkara yang salah, contohnya tengah main bola ke, tiba-tiba dia terus tumbuk pasal dia kata dia defend benda dia ini dan sebagainya. Jadi kita tak nak perkara-perkara ni. Jadi saya harap sekarang ni kita haruskan tunjukkan solidariti kita. Dan saya nak tanya, tolong nyatakan pendirian DAP, apakah dia menyokong Palestin ataupun menyokong Israel? Ini kita nak tahu. Sebab daripada 2-3 kerat ni, kita ada nampak lah yang duduk dekat Masjid Negara itu pun ada juga yang ini. Tapi tak ada secara jelas, orang kata secara jelas menyokong secara, bukan jelas, maksudnya secara official, mengutuk serangan Israel ni membunuh anak-anak kecil yang tak bersalah di Palestin. Saya harap benda tu. Lagi satu, jangan lupa bendera tu. Bendera tu kalau boleh tukarlah kepada gambar yang lebih mesra alam. Jangan gambar roket. Gambar roket 2-3 hari ni orang Islam tengah macam mengamuk sikit. Dia macam tengah tak sesuai sebab roket duk hentam orang-orang Islam, saudara-saudara kami di Gaza tu. Dan untuk makluman juga kan, saudara-saudara yang ada ni, untuk menyokong orang cerita Palestin ni, tak perlu nak menjadi seorang Islam. Cukuplah sekadar kamu menjadi seorang manusia, tahu membezakan sama ada perkara yang baik ataupun yang buruk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.